Hari ini kita akan membincangkan mengenai satu tajuk ni, apa itu algoritma. Perkataan algoritma berasal daripada nama seorang cendekiawan Islam yang bernama Muhammad Abu Musa Al-Khawarizmi, seorang ahli matematik, seorang ahli astronomi dan juga ahli geografi. Al-Khawarizmi telah menulis satu buku berkaitan dengan sistem nombor Hindu Arab yang mana telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, di mana perkataan Al-Khawarizmi telah diterjemahkan menjadi algoritmi. Itulah asal perkataan algoritma. Apa itu algoritma ataupun algoritma dalam bahasa Melayunya? Dalam bahasa Inggeris, algoritma ni adalah step by step instruction ataupun langkah demi langkah satu arahan ataupun panduan untuk menghasilkan satu produk akhir ataupun untuk menyelesaikan satu-satu masalah. Secara mudahnya adalah panduan ataupun arahan di mana ianya akan boleh menghasilkan satu produk di akhirnya, juga boleh menyelesaikan satu-satu masalah. Tanpa kita sedar sebenarnya, dalam kehidupan seharian kita banyak melibatkan algoritma ataupun algoritma. Kalau kita boleh lihat bagaimana kita nak masak, contoh kita nak masak telur dadah, kita ada bahan-bahan seperti telur, garam, lada hitam, kuali, sudip dan sebagainya. Macam mana kita nak dapatkan satu telur dadah? Mestinya ada panduan-panduan dan langkah-langkah yang kita perlu ikuti untuk menghasilkan satu telur dadah. Mula-mula kita besarkan api, letak kuali, masuk minyak dan kita pecahkan telur. Telur juga kita kena pukul sebelum kita masukkan dalam kuali. Cuba kita bayangkan kalau kita tak pukul telur tersebut sebelum kita masukkan ke dalam. Sudah tentu telur tak menjadi telur dadah, ia akan menjadi telur mata. Langkah-langkah inilah yang dipanggil pun boleh diklasifikasikan sebagai algoritma. Itu semua dalam kehidupan seharian kita. Dalam dunia teknologi, khususnya bidang berkaitan pengkomputeran dan dunia internet, algoritma membolehkan komputer untuk memproses sumber maklumat dan data untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kita perlu pada algoritma ini? Kita sekarang berada dalam dunia yang berkembang dengan pantas dan mempunyai maklumat dan data yang banyak di sekeliling kita. Maklumat dan data pula terdapat berbagai jenis, merangkumi nama-nama tempat, jarak, bagaimana nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat, umur kita, nama kita, segala bentuk jenis maklumat ada di sekeliling kita. Berbilion-bilion maklumat dan data ada di sekeliling kita. Data-data dan maklumat ini perlu diproses supaya ianya dapat memudahkan urusan kehidupan seharian manusia. Jadinya di sinilah tugas algoritma untuk mengira dan memproses data-data yang ada untuk memudahkan urusan seharian kita. Bagi contoh, kita lihat gambar ini. Gambar pakcik-pakcik tengah duduk. Katalah kita susun algoritma untuk mengira berapa orang yang duduk dalam gambar ni. Jadi kita pun susun algoritma. Komputer pun akan kira 1, 2, 3, 4, 5 hingga berapa orang yang duduk dalam gambar ini. Jadi kita pun susun algoritma untuk membolehkan komputer kira satu persatu orang yang duduk dalam gambar ini. Tapi nak kira satu-satu orang yang duduk dalam gambar ini memakan masa yang panjang. Sebaliknya, kita boleh menyusun satu algoritma yang lebih baik untuk membolehkan komputer mengira dalam gandaan 2 seperti 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Jadinya proses mengira itu akan jadi lebih cepat. Itulah kegunaan dan kelebihan algoritma yang kita guna pakai pada hari ini. Apa beza algoritma dan kod? Secara asasnya, kod adalah bahasa yang kita gunakan, kita tulis untuk menghasilkan algoritma, kerana komputer dia ada bahasa yang dia boleh fahami, dipanggil sebagai programming language ataupun bahasa programming yang difahami oleh komputer. Algoritma versus manusia. I'm back. Persoalan yang timbul hari ini, sejauh mana algoritma dan komputer ini akan mengambil tugas seharian manusia. Tidak dinafikan dengan teknologi yang kita ada sekarang, sedikit demi sedikit mesin pun komputer mengambil alih tugas manusia. Ia akan membuatkan manusia kehilangan kerja, kurang skill, sangat bergantung kepada mesin ataupun komputer untuk tugasan seharian. Selain daripada kita risau mengenai komputer mengambil alih tugas kita, kita juga perlu risau siapa yang menulis algoritma ini, siapa di belakang orang yang menyusun dan mengawal algoritma ini. Kerana apa? Sekarang ni kita duduk dalam dunia media sosial, dunia telefon pintar, yang mana dunia teknologi sangat berkaitan dengan kehidupan seharian kita yang kita tidak boleh pisahkan. Sebagai contoh, kita lihat Facebook dan syarikat gergasi media sosial yang lain seperti Google, Twitter dan sebagainya. Kalau kita boleh perasan bagaimana cuba mencari sesuatu dengan menggunakan perkataan itu, tiba-tiba kita akan perasan kita punya timeline akan banyak iklan yang keluar mengenai apa yang kita search tersebut. Sebagai contoh, kita mencari perkataan bayi, defense, selepas itu akan muncul iklan mengenai barang keperluan bayi, keluarga dan sebagainya. Di sini kita boleh lihat syarikat media sosial ini bagaimana mereka membawa kita, men-channel kita ke tempat yang mereka ingin kita pergi. Sebagai contoh iklan tersebut. Juga kita boleh lihat bagaimana algoritma yang dikawal oleh media sosial ini. Sebagai contoh perkataan LGBT. Kiranya kita menulis status dengan berbau hasutan ataupun berbau hate speech yang dikategorikan sebagai Facebook, serta-merta posting kita tersebut akan di-ban oleh Facebook. Facebook telah menyusun atur algoritma
sebegini untuk menjayakan agenda menyokong LGBT ini. Dengan satu-satu benda yang mudah viral di media sosial sekarang, kita boleh lihat bagaimana satu tweet boleh viral, di mana algoritma Twitter disusun dengan engagement yang terdapat pada satu-satu tweet. Kiranya lagi banyak engagement yang tweet tersebut dapat, lagi tinggi kebarangkalian untuk tweet tersebut untuk menjadi viral. Sebab itulah viral di Twitter ini boleh dihasilkan hanya dengan membanyakkan engagement oleh cyber trooper ke atas tweet tersebut, dan seterusnya tweet itu menjadi viral ke merata tempat. Secara kesimpulannya, algoritma ini ada banyak kebaikannya, juga dalam masa yang sama ianya mendatangkan keburukan kiranya kita tidak berhati-hati menggunakan apa yang ada di sekeliling kita. Seruan saya agar kita sebagai umat Islam lebih berhati-hati dan juga belajarlah sedikit mengenai algoritma ataupun berkaitan dengan media-media ini, bagaimana satu-satu benda itu boleh viral dan boleh dihasilkan hanya dengan satu rancangan yang menaikkan engagement kepada satu-satu post tersebut.